Bismillah, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita telah pun membicarakan pada pertemuan sebelum ini berkenaan dengan rukun yang pertama bagi puasa, iaitu berniat. Dan ia berbeza di antara puasa wajib dengan puasa sunat sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Rukun kedua bagi puasa adalah meninggalkan sebarang perbuatan yang membatalkan puasa. Meninggalkan sebarang perbuatan yang membatalkan puasa dalam keadaan orang itu mengetahui dan dia mengetahui bahawa perbuatan tertentu itu akan membatalkan puasanya sekiranya dia melakukannya. Ini bermaksud seseorang yang telah melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, dalam keadaan dia tahu perkara itu membatalkan puasa, tapi dia melakukan juga, bermaksud terbatallah puasanya kerana hilang satu rukun daripada rukun-rukun puasa, iaitu meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Namun, katakan seseorang itu melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Secara zahir, dia telah melakukan satu perbuatan yang membatalkan puasanya. Namun dia dia melakukan perbuatan tersebut atas dasar kerana terlupa. Dan ini biasanya kerap berlaku pada hari pertama puasa. Hari pertama puasa, kadang-kadang terlupa hari itu hari kita puasa. Dan akhirnya kadang-kadang kita makan, kita minum. Lebih sedihnya kalau makan tak sempat minum. Tiba-tiba teringat puasa. Jadi macam mana? Adakah puasanya batal ataupun tidak? Kerana dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi dalam masa yang sama, dia melakukannya kerana terlupa. Maka, kata para ulama', rukun puasa adalah meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Dalam masa yang sama, puasa hanya akan batal sekiranya perbuatan yang membatalkan itu dilakukan dalam keadaan orang yang membatalkan puasa itu sedar bahawa perbuatan itu membatalkan puasa. Maknanya seseorang yang dia makan secara terlupa, puasanya tidak batal kerana rukun puasa masih berlaku, iaitu dia dianggap masih meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi dia dah makan. Dia makan dalam keadaan tidak sengaja. Dia makan dalam keadaan terlupa. Maka ketika itu, ia tidak membatalkan puasa. Begitu juga kata para ulama', kalaulah seseorang itu diancam, dan insya-Allah ia tidak akan berlaku kepada kita biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu diancam dengan ancaman yang berat. Maksud dia sebagai contoh, seseorang itu diancam, kalau kamu berpuasa pada bulan Ramadan, kamu akan dibunuh. Wali'iyazbillah min zalik. Moga kita diselamatkan Allah. Kalaulah seseorang itu diancam dengan ancaman seperti ini, lalu dia pada bulan Ramadan terpaksa untuk makan dan minum kerana diancam, maka adakah dia dianggap orang yang telah membatalkan puasa? Jawapannya tidak. Kerana dia makan dan minum itu atas dasar kerana terpaksa. Tetapi perlu diingatkan bahawa apabila seseorang itu terpaksa melakukan satu perbuatan yang secara zahirnya adalah haram, mestilah diikat dengan kaedah ad-darurat tubihul mahzurat wad-darurat tuqaddaru biqadriha. Sesuatu perbuatan yang diharamkan itu, kalau terdesak, kalau terpaksa, ianya akan menjadi halal. Ini kaedah asas. Bukan boleh untuk kita fahami secara umum gitu. Itu perlu dirujuk kepada para fuqaha. Saya sebut kaedah ini bukan maksudnya kita sendiri pula lepas tu, saya terpaksa, so saya boleh buat benda haram. Itu kena dirujuk dengan para ulama'. Namun secara asasnya, konsep asas dalam Islam adalah sesuatu perbuatan, kalau kita terpaksa melakukannya kerana kita diancam dengan ancaman bunuh atau diancam dengan ancaman yang akan menyebabkan anggota badan kita dipotong sebagai contoh. Kalau kamu puasa, saya kerat telinga kamu contohnya, dan minta tak akan berlaku kepada kita, maka ketika itu orang yang makan kerana terpaksa, ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia disuruh untuk minum, kalau tak minum, saya kerat tangan kamu. Dia pun minum. Dia kata dah halal minum, boleh tak saya makan nasi pula? Dia tak dipaksa untuk makan nasi, tapi dia pula memberikan cadangan. Boleh makan nasi?
maka ketika itu kalau dia makan nasi, ketika itu dia telah membatalkan puasanya kerana dia tidak dipaksa untuk makan nasi, tetapi dia pergi menambah untuk makan makanan yang dia tidak dipaksa. Sama juga konsepnya seperti seseorang yang masuk dalam hutan contoh, tiba-tiba dia dah habis makanan, lalu akhirnya dia jumpa binatang-binatang yang haram dimakan. Ketika itu haram dia makan binatang tersebut selagi mana belum sampai kepada tahap terpaksa. Tapi katakan dia sangat-sangat takut akan kehilangan nyawa kalau dia tak makan, maka dia wajib makan. Walaupun dia wajib makan sekadar yang menjaga nyawanya. Baik, kalaulah untuk menjaga nyawa hanya perlukan 2-3 ketul daging yang haram, cukup 2-3 ketul. Dia makan ketulan yang keempat, bermaksud dia sudah melakukan perbuatan yang haram kerana wad-darurat tuqaddaru biqadriha. Sesuatu perbuatan yang haram itu hendaklah dikadarkan berdasarkan kadarnya. Dan rukun yang ketiga iaitu puasa akan berlaku kalau ada orang yang berpuasa. Maka rukun yang ketiga bagi puasa adalah orang itu sendiri. Jadi seseorang itu apabila ia berpuasa, maka dia itu sendiri adalah dianggap sebagai salah satu rukun bagi puasa, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita biiznillah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.